Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada para penonton yang bersama-sama dalam rancangan Facebook Live Sembang Santai Keuangan Islam yang bertajuk Peluang Kedua. Kepada anda semua yang menonton, pihak penganjur ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang sudi meluangkan masa pada hari ini. Jemput beramai-ramai ke Facebook page iBeam, MTA dan juga Yayasan Restu untuk melihat secara live Sembang Santai Keuangan Islam pada malam ini. Terima kasih juga diucapkan kepada para tetamu di mana saja anda berada. Mungkin ada yang dalam kereta baru balik kerja, mungkin ada bersama anak-anak di rumah baru selesai menikmati hidangan makan malam. Jadi bersama-sama kita pada malam ini untuk kita berkongsi tentang topik keuangan Islam yang kita bawakan pada malam ini, iaitu peluang kedua. Jadi untuk makluman para tetamu dan juga penonton-penonton di rumah, program Sembang Santai Keuangan Islam ini adalah anjuran bersama Persatuan Institusi Perbankan dan Keuangan Islam Malaysia (iBeam) dan Persatuan Takaful Malaysia (MTA) serta rakan strategik kami iaitu Yayasan Restu. Jadi anda boleh bersiaran secara live di Facebook page Association of Islamic Banking and Financial Institutions Malaysia (iBeam), Malaysian Takaful Association dan Yayasan Restu. Jadi sambil-sambil anda baru nak tengok live kami ni, kita mohon kerjasama anda semua untuk terlebih dahulu tolong like dulu page-page ni, page iBeam, page MTA dan juga Yayasan Restu, dan lepas like terus share Facebook live ni supaya lebih ramai lagi orang yang dapat sama-sama kita pada malam ini untuk mendengar perkongsian dan juga maklumat yang akan disampaikan oleh panel jemputan kita pada malam ini. Semoga ianya menambah manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Baiklah para penonton sidang penonton yang budiman, suka untuk saya perkenalkan terlebih dahulu diri saya Zamir Asfar selaku moderator pada malam ini, dan saya akan perkenalkan barisan-barisan panel jemputan kita yang orang kata H belaka. Apa dia H tu? Hebat-hebat dan handsome belaka. Yang panel-panel ni lah. Jadi di sebelah kiri saya yang pertama, Al-Fadil Ustaz Muhammad Taqiyuddin Abdullah, Ketua Pegawai Eksekutif Restu International College dan Pegawai Penyelidik Nashrul Quran Yayasan Restu. Assalamualaikum Ustaz. Jadi terima kasih kerana bersama-sama kita pada hari ini. Jadi Ustaz, ni ada mikrofon Ustaz, boleh jawab dengan mikrofon. Kita nak mengucapkan tahniah kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Taqiyuddin di atas pelantikan baharu sebagai Ketua Pegawai Eksekutif di Restu International College yang mana merupakan training arm untuk Yayasan Restu ini. Tahniah Ustaz. Baiklah, di sebelah Ustaz Taqiyuddin di tengah sana, handsome berbaju corporate denim, Al-Fadil Ustaz Muhammad Juzaili Juhan, Timbalan Pengurus Pusat Keuangan Sosial Bank Islam Malaysia Berhad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Cik Zamir. Terima kasih Ustaz kerana bersama-sama kita pada hari ini. Dan seterusnya di hujung sana, muka dia tenang. Dipersilakan Al-Fadil Ustaz Wan Jamizan Wan Deraman, Head of Syariah and Business Advisory Takaful Ikhlas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama-sama kita pada hari ini. Okay, terima kasih juga jemput saya. Baiklah, terima kasih kepada tetamu-tetamu jemputan kita, Al-Fadil Ustaz-Ustaz kita pada malam ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, para penonton semua, topik Sembang Santai pada malam ini bertajuk Peluang Kedua. Bila cakap peluang kedua ni, saya nak bagi tahu awal siap-siap, dia tak ada kaitan dengan mana-mana artis ataupun mana-mana lagu. Okey, jadi peluang kedua kita yang nak kita bawakan pada malam ini adalah berkenaan dengan instrumen keuangan Islam seperti wakaf, sedekah dan juga takaful, iaitu perlindungan. Bagaimana instrumen-instrumen ini mampu membantu untuk memberi peluang kedua kepada individu dan juga perniagaan yang telah pun terkesan akibat pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia ketika ini. Baiklah, kepada para penonton di rumah di mana saja anda berada dan juga para panel kita, suka untuk saya maklumkan format kepada Sembang Santai kita. Nama Sembang Santai tapi ada format, saya minta maaf lah.
Okey, kita ada sedikit format yang mana pusingan pertama dan pusingan kedua kita akan ajukan soalan terus kepada para panel jemputan. Pusingan ketiga kita akan ambil soalan daripada Facebook. Mana kata para penonton yang berada di rumah semua, jika anda ada sebarang kemusykilan, jika anda ada sebarang soalan, boleh terus ajukan di Facebook itu, di ruangan komen, dan kita akan pick up dan kita akan tanyakan dengan ustaz-ustaz yang hebat-hebat ni sebelum diorang bagi rumusan penutup kita punya program Sembang Santai malam ni. Jadi kepada anda semua, kalau ada soalan, jangan lupa terus komen di bahagian komen tu lah. Tanyalah soalan apa yang nak tanya. Okey? Kalau belum share dulu. Share cepat-cepat supaya lebih ramai orang dapat tengok kita punya program malam ni. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan pusingan pertama, suka untuk saya maklumkan kepada para penonton sekalian, rakan strategik bagi program Sembang Santai Kewangan Islam pada malam ini iaitu Yayasan Restu merupakan sebuah institusi yang menyediakan perkhidmatan penyalinan manuskrip mushaf Al-Quran, pameran Al-Quran, khat dan hiasan, serta turut menerbitkan buku-buku keagamaan yang sesuai untuk semua peringkat umur. Jadi kepada anda semua, untuk mengetahui lebih lanjut tentang Yayasan Restu, anda boleh layari www.yayasanrestu.com dan www.nashrulquran.com untuk sebarang maklumat lanjut, atau anda boleh terus hadir ke Yayasan Restu ini yang terletak di Kompleks Seni Islam Antarabangsa Selangor di Seksyen 10 Shah Alam atau di Nashrul Quran Prison 14 Putrajaya. Jadi anda boleh datang ke sini, anda boleh buat rehlah nabawiyah, Ustaz. Rehlah nabawiyah ni saya sangat syorkan kerana ianya sangat menarik untuk anda datang dan sama-sama alami kehidupan zaman Rasulullah dahulu, ya. Jadi anda boleh datang ke Nashrul Quran ataupun ke Yayasan Restu di Kompleks Seni Islam Antarabangsa Selangor ini. Baiklah, untuk makluman para penonton juga, kami ketika ini bersiaran secara langsung untuk Facebook Live bertempat di Kompleks Seni Islam Antarabangsa Selangor ini juga. Cantik tempat dia, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi kita akan teruskan dengan pusingan pertama, insya-Allah. Dan untuk pusingan pertama, soalan yang pertama suka untuk saya tanyakan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Taqiyuddin, yang mana Ustaz adalah seorang CEO kepada Restu International College dan pegawai penyelidik Nashrul Quran. Jadi Ustaz, sebagai seorang yang arif tentang penceritaan di dalam Al-Quran, ada tak dalam Al-Quran ni menyatakan kisah-kisah tentang wabak penyakit yang pernah berlaku dan bagaimana masyarakat dahulu kala menangani orang kata pandemik ni? Dalam diorang nak bangkit semula, menangani krisis, nak bangkit semula, nak bina semula kehidupan ni Ustaz selepas wabak penyakit. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih saudara Zami yang handsome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Sahabat panel saya Ustaz Ustaz Juzaili, Ustaz Wan Jamizan bin Wan Draman. Saya hafal. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah kita dapat berada bersama-sama pada malam ini di ambang nak masuk Ramadan dan kita di akhir Syaban. Alhamdulillah. Jadi tajuk yang diberikan adalah peluang kedua. Itu tajuk yang amat signifikan sekali. Kenapa? Kerana dia melibatkan kesemua orang. Dia adalah satu template yang berlaku sejak azali lagi, sejak pertama kali manusia diciptakan oleh Allah SWT. Itu dah jadi satu perkara yang dihadapi oleh manusia. Siapa manusia yang pertama? Itulah Nabi Adam AS dan Siti Hawa. Apabila diturunkan ke dunia, maka dibagi kepada Nabi Adam AS tu peluang yang kedua. Sampai Nabi Adam bertaubat, kemudian datang melalui ujian demi ujian di atas dunia ini. Dan oleh kerana itulah, maka keluarnya satu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu tetap melakukan kesalahan. Itu dah jadi template-nya. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahannya, iaitulah manusia dan kita ni yang tak sunyi pada melakukan salah dan silap, adalah orang-orang yang bertaubat, repent, ataupun dia balik. Baik. Jadi kita patut beri peluang yang kedua, kerana ini kita memberi harapan kepada jutaan umat Islam dan juga manusia yang di luar. Caranya macam mana? Yang pertama sekali, anggaplah kami ni umpama doktor-doktor
yang cuba nak merawat gundah gulana ataupun keresahan ataupun persoalan yang sedang berlaku dalam masyarakat kita secara praktikal dan realiti, permasalahan-permasalahan, dan perkara ini telah disebut sendiri dalam Al-Quranul Karim. Itulah dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 157, wala nabluwannakum bisyai'. Kami pasti, ayat takkid dengan lam dan nun, wala nabluwannakum, kami pasti akan menguji kamu. Dan ada ayat yang lain mengatakan kami akan menguji kamu setahun 2 kali. Jadi sebagai manusia yang ada di dunia ini, sejak dia lahir itu pun dia telah ada catatan tentang ujian-ujian yang akan dilakukan. Daripada ujian itulah adanya penilaian, adanya dia punya tahapan, adanya dosa dan pahala, adanya syurga dan neraka, ada reward daripada situ kan. Baik, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, kami akan uji kamu dengan yang pertama sekali dengan ujian ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsi minal amwal, dan kekurangan harta benda ataupun keuangan, wa naqsi minal amwal wal anfus, dan juga ujian tentang kejiwaan. Maksudnya kejiwaan ni sama ada kejiwaan yang berlaku internal, psikologi, ataupun ujian yang berlaku dari segi kehilangan nyawa orang yang kita sayangi. Wathamarat, iaitulah kekurangan daripada perolehan yang kita hadapi. Baik, berkait dengan pandemik, ini adalah salah satu ujian Allah SWT kenakan pada zaman ini, bermula pada 2020 start. Itu adalah stopwatch yang ditekan mula, maka bermulalah detik 1, 2, 3, 4, 5, dan bermula ujian demi ujian sampai hari ini, dan mungkin sampai besok, dan tak tahu dia everlasting ataupun dia akan ada tempoh masa dia. Jadi termasuk dalam ayat-ayat tadi, Al-Quran ni dia ada ayat-ayat template. Ayat-ayat template. Bagi orang yang beriman atau orang Islam, dia mesti berpegang pada ayat-ayat template ni, barulah dia akan dapat berjalan dengan tenang menghadapi segala tribulasi, kesukaran itu dengan penuh petunjuk. Jadi ayat tadi menyebut wabashiris sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang yang bersabar, iaitulah apabila mereka kena musibah, mereka terus merujuk musibah itu, dia orang grounding, merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa mengubah keadaan. Jadi dalam sujud kita grounding. Grounding ni kita sujud, dan segala penyakit-penyakit kita, psikologi kita ground kembali kepada tanah, dan pada masa sama kita membuka hati kita untuk nak menerima petunjuk dan juga pertolongan daripada langit. Kan? Alladzina idza asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka ini mendapat salawat, mendapat doa daripada Tuhan, dan ayat tu diakhiri dengan wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk, yang berjalan mengikut guidance dan juga cahaya. Bayangkan kalau kita berjalan dalam keadaan yang gelap gelita. Ayat yang kedua saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan sahabat-sahabat ahli panel semua. Ayat yang kedua menjadi template yang patut dipegang oleh setiap orang mukmin dan muslim, ataupun boleh dikongsi oleh semua insan yang ada di dunia ini. Ayat yang kedua, surah Alam Nashrah. Di mana Allah SWT mengulang, inna ma'al usri yusra. Tiap-tiap kali susah, dia akan diikuti dengan senang. Diulang 2 kali, inna ma'al usri, tiap yang susah akan diikuti dengan senang. Seolah-olahnya saudara, seolah-olahnya ayat ini dia infinity. Dia perulangan ini berterusan selepas susah, senang lepas susah, senang lepas susah, senang, tak berhenti. Jadi kita pegang dengan ayat ini, apabila kita berada di dalam saat kejatuhan, maka pasti di hadapan kita akan ada kesenangan dan kemudahan. Jadi kemudian ditop up lagi dengan ayat yang akhir, fa idza faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai dengan satu urusan, bangun dan teruskan dengan usaha-usaha yang lain. Jadi kita lihat kepada realiti yang berlaku pada hari ini,
kalau di dalam Muhammad SAW dalam di Amerika kalau tak salah saya, mereka akan memberi perhatian, memberi bantuan keuangan kepada orang yang pernah failure di dalam bisnes ataupun dalam kehidupan mereka. Sebab apa? Sebab orang-orang yang pernah mengalami failure, bankruptcy dan sebagainya, mereka ini telah melalui dua proses. Yang pertama, learning process. Kegagalan itu adalah sebagai learning process. Jadi orang telah melalui learning process, dia telah belajar, dia tidak akan mengulangi kesalahan. Maka mereka memberi peneguhan kepada orang yang telah melalui proses itu, dan biasanya mereka ini adalah orang yang berjaya. Dan tidak ada bisnes yang bermula dengan terus-terus berjaya, terus meletup lah. Tak. Kan dia ada masa dia. Baik, yang keduanya kita ambil satu contoh. Jangan putus asa. La ta'asu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Karena wadduha wal laili idza saja. Wadduha, demi waktu duha akan diikuti dengan malam yang malap dan diikuti dengan matahari. Kita tengok contoh Encik Donald Trump. Dia pernah menjadi Presiden Amerika dan sekarang diganti dengan Cik Biden. Kan? Siapa Donald Trump? Dia adalah orang yang pernah bankruptcy, jatuh merudum dalam bisnes dia dengan berbilion-bilion, tapi satu hari dia naik balik, dia jadi sebagai orang yang berjaya sampai ke peringkat Presiden Amerika Syarikat. Itu satu contoh lah. Banyak contoh di dalam kehidupan kita ini yang jadi senang cerita, jangan give up. Please jangan give up. Kita di sini kita boleh membantu dari segi psikologi, sokongan, dokongan dan sistem keuangan yang Islam dah tunjukkan tu cukup cantik. Kalau betul-betul dimanfaatkan, insya-Allah boleh mengeluarkan kita daripada zulumat ila nur, daripada susah kepada mudah dan senang. Jadi itu setakat tu dululah kot. Baik, terima kasih Ustaz. Penerangan yang cukup baik dan juga petikan-petikan daripada Al-Quran yang mengajar kita semua bagaimana untuk menghadapi satu-satu ujian. Ya, kalau ada ujian tu stay grounding, get back, orang kata berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbalik kepada Quran. Kita tengok ayat-ayat Quran yang dah bagi tahu kalau ada ujian apa yang patut kita buat. Jangan putus asa. Betul Ustaz? Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, para penonton di rumah, kita akan teruskan pusingan pertama ini dengan mengajukan soalan kepada yang berbahagia Fadil Ustaz Muhammad Juzaili Johan, Timbalan Pengurus Pusat Keuangan Sosial Bank Islam Malaysia Berhad. Baik Ustaz, ketika ini semua orang, semua individu, orang kata masyarakat, bisnes, semua pasti terkesan akibat wabak pandemik COVID-19 ni, ya, sama ada secara langsung atau tak, sama ada teruk ataupun tak. Yang pastinya semua orang terkesan. Jadi Ustaz sebagai orang kata wakil pemain industri perbankan Islam di Malaysia ni, boleh tak Ustaz kongsikan dengan kita semua di sini dan juga para penonton di rumah tentang peranan-peranan yang telah pun dijalankan oleh industri perbankan Islam sendiri, dan mungkin apakah yang telah dilakukan untuk orang kata membantu frontliners ke ataupun membantu pelanggan industri keuangan atau industri perbankan itu sendiri. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Terima kasih kepada saudara moderator Encik Zamir yang segak. Seterusnya yang dimuliakan sahibul fadilah Al-Fadil Ustaz Muhammad Taqiyuddin Abdullah, juga ahli panel Al-Fadil Ustaz Wan Jamizan bin Wan Draman. Seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat dan juga atas setiap musibah, yang mana baginda Nabi pernah mengungkapkan bahawa Allah takjub dengan orang mukmin bila saat diuji mereka turut bersyukur kepada Allah, dan saat diberi nikmat juga mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi musibah mereka bersabar dan juga bersyukur dengan ujian tersebut yang akan meningkatkan lagi hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala.
Berbalik kepada soalan yang diajukan oleh saudara moderator Encik Zamir sebentar tadi, bagaimana musibah wabak COVID-19 ini, wabak pandemik yang memang kita tak jangkakan. Sesuatu yang sudah berlaku dan sedang berlaku, yang ia memang memberi kesan kepada semua peringkat, sama ada peringkat individunya, peringkat komuniti masyarakatnya, sama dalam sektor ekonomi dan juga sektor sosial dan juga sosioekonomi, memberi kesan yang besar kepada kehidupan kita sehingga ke saat ini. Dan di sana perbankan Islam suatu institusi keuangan yang sebenarnya kecil kalau nak dilihat dari segi institusinya yang kecil, tetapi besarnya peranan perbankan Islam ini dalam sektor keuangan dan juga sektor ekonomi dalam sebuah negara. Ialah kalau kita bincang dalam bab muamalah, dia ada muamalah maliyah, dan perbankan itu hanya satu juzuk dalam sistem keuangan. Walaupun ia suatu juzuk yang kecil, tetapi perbankan Islam ini suatu institusi yang sangat besar peranannya sejak kewujudannya ditubuhkan. Yang mana alhamdulillah perbankan Islam di Malaysia sudah menjangkaui 38 tahun lah, lebih kurang. Dengan wujudnya Bank Islam Malaysia Berhad sebagai bank pertama berteraskan perbankan Islam yang patuh syariah. Yang mana peranan perbankan Islam ini sejak dari awal penubuhannya sudah pun berperanan untuk mengelakkan umat Islam terjebak dalam transaksi yang menjerumus kepada wabak yang lebih besar daripada wabak COVID sebenarnya, iaitu dosa riba. Yang mana dosa riba ini dosa yang sangat besar, yang kata Imam Malik rahimahullahu taala, tasaffahtu kitab Allah wa sunnata rasulih lam ajid asyarra minar riba. Aku buka kitab Al-Quran, aku buka kitab hadis. Yang buka ni bukan buka selak je. Kalau kita ni buka awal, buka habis, selesai dah. Tapi Imam Malik membuka dengan mengkaji, meneliti akan Al-Quran lembaran satu lembaran, hadis Nabi satu lembaran ke satu lembaran yang beratus-ratus ribu hadis Nabi. Maka kata beliau, tak aku jumpa satu dosa yang paling besar melainkan dosa riba. Maka alhamdulillah, dengan kewujudan perbankan Islam sejak penubuhannya dan berkembang sehingga hari ini, yang ada puluhan perbankan yang patuh syariah, yang mana itu satu peranan yang besar juga di sudut melepaskan orang Islam daripada terjebak dengan dosa riba. Di samping itu juga, hadirin hadirat muslimin muslimat, dalam suasana COVID hari ini, pandemik yang menyebabkan kekangan ekonomi, pendapatan, perniagaan yang berlaku, terutama sektor-sektor mikro, usahawan mikro yang begitu banyak terkesan dengan wabak COVID ini, maka perbankan Islam memainkan peranan yang penting untuk membantu segmen dan juga mereka yang terkesan dengan wabak COVID ini. Sedia maklum yang berlaku pada tahun lepas, bagaimana perbankan telah memberikan moratorium. Ini famous lah ni, moratorium. Penangguhan pembayaran bagi pembiayaan yang dibuat oleh pelanggan-pelanggan. Memberikan sedikit kelegaan kepada pelanggan-pelanggan untuk mereka menggunakan lebihan wang itu untuk membelanjakan pada keperluan-keperluan yang perlu pada ketika yang mendesak ini. Secara automatik pula tu, kan? Secara automatik. Dan kemudian dengan adanya secara bersasar pula selepas itu. Baik, yang mana ini menunjukkan bahawa perbankan Islam prihatin dan menyelami akan masalah para pelanggan dan juga masyarakat yang terkesan dengan wabak COVID ini. Kerana perbankan Islam bukannya sekadar hanya sebuah institusi yang hanya untuk mengejar keuntungan semata-mata. Ini perbezaan antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional. Yang mana perbankan Islam ini kita juga menyelami akan masalah masyarakat ini dengan memberi tanggungjawab balik kepada masyarakat. Yang mana penubuhan perbankan Islam ini bila mana ditubuhkan, ia perbankan sebagai sebuah financial intermediary, sebagai perantara keuangan. Untuk siapa? Untuk segmen ataupun golongan surplus unit
untuk golongan yang ada lebihan keuangan. Kan? Contoh macam Encik Zamir kita lah barangkali. Kan? Ada lebihan keuangan. Gaji bulan lepas tak susik lagi. Kan? Tak usik lagi Masya gaji bulan Allah. lepas. Contoh. Itu sebagai contoh. Masya Maka Allah. itu peranan perbankan untuk golongan surplus unit untuk diletakkan kewangannya di bank dan bank laburkan dan mendapatkan keuntungan dan sebagainya. Dan juga perbankan juga berperanan dari sudut membantu golongan yang defisit unit yang memerlukan bantuan keuangan untuk mengembangkan lagi perniagaan, mungkin untuk memenuhi keperluan pribadi pelanggan tersebut. Maka itu peranan perbankan yang nampaknya kecil tapi besar peranannya, bahkan untuk dalam sektor ekonomi dan juga negara. Bagaimana dengan adanya perbankan Islam ini jugalah mampu menjayakan projek-projek pembangunan dalam negara kita. Nak buat airport itu perlukan kos yang tinggi, perlu distrukturkan, ada sukuk yang dikeluarkan untuk membolehkan pembinaan lapangan terbang KLIA dan juga lebuh raya plus. Maka itu peranan perbankan. Dan juga bagaimana untuk import dan ekspor juga memerlukan perbankan Islam yang patuh syariah untuk memastikan berlakunya transaksi ekonomi dalam negara. Dan di samping itu juga bagaimana perbankan Islam ini yang mana bukan bertujuan semata-mata keuntungan semata-mata, yang mana perbankan Islam ini juga akan mengeluarkan zakat. Bayar zakat. Setiap tahun akan adanya pembayaran zakat daripada institusi perbankan kepada majlis agama Islam setiap agama Islam negeri-negeri. Dan perbankan Islam, di sudut pengalaman saya di Bank Islam, sejak ditubuhkan sejak 1983, Bank Islam tidak pernah tidak membayar zakat kepada majlis agama Islam negeri-negeri, yang mana akhirnya zakat itu digunakan untuk membantu golongan-golongan asnaf yang memerlukan bantuan yang terkesan dengan wabak Covid ini. Dan demikian juga di perbankan-perbankan Islam yang lain juga turut mengeluarkan zakat dan memberi bantuan zakat kepada golongan-golongan yang memerlukan ini. Dan apatah lagi peranan perbankan Islam juga adalah untuk membantu masyarakat yang disebut sebagai golongan rentan ini. Masyarakat golongan vulnerable, golongan yang rentan ini, dengan bantuan-bantuan penstrukturan dan juga adanya inovasi-inovasi dalam produk-produk perbankan yang terbaru dalam menyahut akan saranan Bank Negara adanya pembiayaan mikro ITK. Maka Bank Islam Malaysia Berhad antara Bank Islam, perbankan Islam pertama yang menyahut seruan ini untuk memberi pembiayaan mikro kepada golongan-golongan usahawan-usahawan B40 yang memerlukan untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan mereka dan terus bangkit daripada wabak Covid-19 ini. Dan demikian juga di peringkat industri perbankan, bagaimana IBIM selaku Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam di Malaysia berperanan dalam mengumpulkan dana bagi membantu akan pusat-pusat perubatan ataupun hospital, dengan dikhabarkan jumlah kutipan yang dikumpulkan daripada ahli-ahli institusi perbankan Islam ialah sebanyak 340,000 yang diagihkan kepada hospital-hospital bagi mendepani akan wabak Covid-19 ini agar dapat membantu dan meringankan beban frontliner ini. Jadi itu pentingnya peranan perbankan Islam ini, yang mana ia bukan sekadar sebagai perantara keuangan untuk memudah cara individu, masyarakat dan juga ekonomi negara, tapi bahkan ia juga menyelami dan prihatin kepada masalah yang berlaku dalam masyarakat dalam soal keperluan-keperluan yang diperlukan. Jadi itu dapat yang saya kongsikan bersama pada pusingan yang pertama ini, dan insya-Allah nanti kita akan huraikan lagi berkenaan dengan soal instrumen keuangan sosial nanti. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Juzaili di atas perkongsiannya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang berada di Facebook Live ketika ini, sebenarnya banyak peranan yang telah pun dimainkan oleh institusi-institusi perbankan di Malaysia ni, sama ada kita tahu ataupun tak tahu saja. Okey, sama ada kita cakna atau tak apa yang telah pun dilakukan. Baik, terima kasih Ustaz di atas perkongsian itu tadi. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin ajukan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Wan Jamizan Wan Draman yang merupakan Head of Syariah and Business Advisory di Takaful Ikhlas.
Baiklah Ustaz, jadi tadi kita dah dengar Ustaz Juzali cerita tentang perbankan Islam. Apa kata lepas ni Ustaz yang sebagai seorang yang orang kata arif dalam industri takaful di Malaysia ni, boleh tak Ustaz mungkin kongsikan kepada para penonton kesan wabak pandemik COVID-19 ini terhadap industri takaful di Malaysia, dan juga bagaimana kesan-kesan ni orang kata mempengaruhi prestasi ataupun kesedaran tentang takaful di Malaysia ni Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saudara moderator Cik Zamir yang semua orang kata handsome, kan? Saya nak kata comel. Ahli panel, rakan panel Ustaz Muhammad Juzaili, Ustaz Muhammad Taqiyuddin, dan seterusnya para penonton lah kan, ya? Para penonton yang mengikuti di semua platform media sosial kita, kan? Saya sempat share kepada grup tadi, grup tu ada 43,000, mudah-mudahan dia menonton kita punya live pada malam ini. Soalan yang dikemukakan oleh Cik Zamir tadi, dan sebenarnya pada malam ini kita santai je, kan? Betul. Tak boleh serius sangat. Saya sebenarnya takut tengok panel-panel kita serius tadi, kan? Kan? Berkaitan dengan pandemik ni semua orang tahulah, semua orang terkesan, kan? Tak terkecuali industri keuangan Islam, termasuklah industri takaful. Walau bagaimanapun untuk pencapaian tahun 2020 ini, alhamdulillah, barangkali ini rahmat di sebalik musibah yang berlaku. Kita nampak ada pertumbuhan dari sudut perniagaan baru. Kalau kita lihat industri takaful sendiri menyaksikan pertumbuhan perniagaan baru ni lebih kurang 7%. Mana alhamdulillah, itu suatu pencapaian yang kita patut banggakan. Dan begitu juga dengan tahap kesedaran di kalangan masyarakat kita, barangkali kerana orang kata apa, pandemik ini sendiri, yang orang kata orang hari-hari duk sebut tentang musibah, ujian dan sebagainya. Dan takaful ni adalah berkaitan dengan pengurusan musibah, pengurusan risiko. Jadi ini yang barangkali menyebabkan masyarakat kita mula membuka mata. Mungkin sebelum ini orang melihat takaful ini bukan pilihan yang pertama, mungkin duduk pada senarai yang ke-10, kan? Sebab tu bila soalan ataupun tajuk sembang santai kita pada malam ini, peluang kedua ini, bila dalam keadaan musibah gini, kita nak cari tempat untuk bergantung, dan kalau boleh nak jadikan takaful perbankan Islam ini peluang yang kedua. Tetapi dalam keadaan suasana yang biasa, adakah kita juga meletak keuangan Islam ini sebagai prioriti kita? Itu yang kita nak kena tanya kepada masyarakat kita yang berada di luar sana. Jadi orang kata bila susah mari cari kita. Ini cakap keras sikit Ustaz, minta maaf lah, kan? Tetapi kita faham, kita di industri takaful, ahli-ahli kita di bawah naungan persatuan kita MTA, kan? Kita ada ahli kita pengendali takaful, kita faham keperluan, kesusahan, kesempitan, keluh kesah sebagaimana yang Ustaz Taqiyuddin sebut tadi. Dan kita walaupun baru ni kecoh di media sosial dan sebagainya mengatakan memang kebanyakan sijil-sijil takaful tidak melindungi pandemik, kan? Itu satu kecoh. Orang kata takaful ni zalim, kan? Nampak nak ambil duit orang je, kan? Bila tentang pandemik kenapa tak cover, kan? Tetapi walaupun begitu, kan, pemain-pemain industri tidak lepas tangan begitu. Pemain-pemain industri tidak melepas tangan. Pelbagai inisiatif yang dibuat untuk membantu masyarakat di luar sana. Contohnya diwujudkan dana ujian COVID-19 yang disebut sebagai MyCTF. Ini untuk membantu meringankan masyarakat di luar sana membuat test, swab test itu, kan? Dan saya dipahamkan dananya berjumlah milion, jutaan, bukan kecil. Dan pelbagai inisiatif yang dibuat untuk orang kata apa, untuk membantu sama ada di peringkat syarikat secara bersendirian ataupun di peringkat industri. Kita dapat lihat di peringkat syarikat pengendali takaful, pelbagai inisiatif dibuat, pelbagai dana yang diwujudkan,
dengan kesedaran untuk membantu masyarakat kita yang ditimpa musibah ini. Sebab itu contohnya tentang kos-kos kemasukan kepada hospital, penangguhan sumbangan juga turut diambil inisiatif oleh pihak industri takaful sebagaimana pihak di industri keuangan Islam, dan pelindungan tambahan, pelbagai inisiatif. Jadi kita harapkan dengan kesediaan industri takaful untuk turut sama membantu masyarakat, khususnya pihak kerajaan dalam mengurangkan beban yang dihadapi oleh masyarakat dan juga pihak kerajaan. Ini membuka mata kepada masyarakat bahawa takaful ini bukan semata-mata keuntungan. Inilah yang biasa dilemparkan kepada kami, Ustaz. Kan, kalau kita nak pergi jumpa pelanggan kita, tak ada kerja lain tu, nak mari nak duit aku tu kan. Biasa disebut begitu. Ya, bukan begitu. Sebab kita takaful ni adalah satu kaedah orang panggil merancang. Ya, merancang ni mesti sebelum musibah. Sebab orang pepatah kita ada kan, sediakan payung sebelum hujan. Bila dah hujan baru nak cari payung, basah kuyup lah. Jadi kerja kita, kerja saya, kerja sahabat-sahabat dalam industri takaful untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Jangan tunggu musibah baru nak datang, minta maaf saya sebut perkataan kasar, terhegih-hegih mari cerita takaful. Bila dah kena musibah, bila dah kena sakit, minta maaf, menangis air mata darah sekalipun tak boleh nak bantu dah. Sebelum terlambat, maka datanglah, jumpalah kita punya perancang-perancang keuangan kita, wakil-wakil kita yang berada di seluruh Malaysia yang sentiasa bersedia untuk memberi khidmat terbaik, bukan semata-mata untuk dapatkan duit daripada pelanggan, tetapi lebih jauh daripada itu apa yang kita nak buat. Sebagai contoh yang kita lihat kan, hasil daripada musibah, hikmah di sebalik musibah yang berlaku ini, kita lihat peningkatan sebanyak 14.4% siji perniagaan baru. Maknanya ini perniagaan baru. Dari segi peluang pekerjaan pun membuka ruang, tuan-tuan, para hadirin, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, di mana kalau kita tengok peningkatan penyertaan ejen-ejen baru sebanyak 25% di sepanjang musibah tahun 2020 ini. Saya sifatkan tahun 2020 itu tahun musibah lah kan, sebab kita start PKP pertama tu bulan 3 kan. Kita dah anniversary dah pun. Dah sambut anniversary kan. Jadi orang kata apa? Ini peluang yang kita yang platform yang kita sediakan kepada masyarakat kita. Cuma kita nak masyarakat juga, orang kata apa, kena sokonglah. Kalau macam di perbankan Islam tadi, dengan sokongnya keuangan Islam, kita bayar zakat. Begitu juga dengan industri takaful. Kan? Contohnya di takaful ikhlas sendiri, kita ada program bagaimana untuk membantu golongan-golongan yang terkesan dengan musibah ini. Di samping produk-produk yang kita tawarkan di peringkat industri yang bersifat panggil murah dan mampu dimiliki oleh semua lapisan masyarakat. Ini inisiatif yang dibuat oleh pihak pemain industri untuk membantu masyarakat. Jadi sebab itu jangan tunggu dah ditimpa musibah baru nak mengambil, tapi lebih baiklah pada tak ambil tindakan langsung kan. So kurang-kurangnya orang kata better late than never kan. Jangan tak buat langsung, tetapi yang lebih baik bila dah berlaku berdepan dengan situasi begini, maka kita kena ambil tindakan segera. Kalau tidak, kita akan peluang kedua tu ada ke peluang kedua untuk kita? Itu kita kena tanya kan. Adakah semua orang akan mendapat peluang yang sama? Siapa nak bagi? Dan milik siapa peluang yang kedua ini? Kalau kita tidak bertindak sekarang, takut bukan milik kita, milik orang lain, maka kita akan menyesal pada masa itu pun sudah tidak ada guna. Sebab itu bagi saya, persoalan yang mungkin kita akan jawab selepas pada ni, bolehkah takaful memberi peluang kedua kepada masyarakat kita di luar sana? Wallahu alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadil Ustaz Wan Jamizan di atas penerangan dan perkongsian bagaimanakah industri takaful di Malaysia beroperasi ataupun prestasi takaful di Malaysia tak kala mendepani wabak COVID-19 ini. Dan alhamdulillah seperti penerangan daripada Fadil Ustaz tadi, alhamdulillah mendapat sambutan dengan pertumbuhan
pertumbuhan pekerjaan melalui ejen-ejen baru di Takaful sendiri Ustaz. Alhamdulillah memberi peluang kepada individu-individu di luar sana. Baiklah, kita tak nak orang kata hentikan Ustaz punya momentum tu. Kita nak terus lagi tanya dengan Ustaz. Bercakap mengenai tajuk kita pada hari ini Ustaz Wan Jamizan, ataupun dia terkenal dengan gelaran Ustaz Wan J. Ustaz Wan J ni, kita nak tanya sikitlah mengenai tajuk kita tentang peluang kedua ni Ustaz. Macam Ustaz cakap, bagaimana takaful ni mampu untuk, orang kata takaful atau perlindungan ini mampu untuk memberi bantuan atau memberi peluang kedua kepada individu-individu ataupun perniagaan untuk bangkit semula dan baik pulih ekonomi serta kehidupan, dan orang kata beri ketenangan jiwa pasca pandemik COVID-19. Boleh Ustaz huraikan sikit? Okey, terima kasih kepada moderator yang comel. Kan? Alhamdulillah. Kalau kita lihat takaful, pertama dari segi konsep, panggil roh yang ada di sebalik konsep takaful itu sendiri, sistem takaful itu. Sebagaimana yang kita tahu bahawa perkataan takaful itu sendiri memberi maksud saling menjamin di antara satu sama lain. Konsepnya adalah berteras kepada konsep tolong-menolong. Itu sudah menggambarkan bagaimana takaful ini boleh menjadi peluang kedua kepada masyarakat di luar sana, di mana konsepnya sendiri adalah konsep tolong-menolong. Sebab itu sebagaimana dalam round yang pertama tadi saya sebut bahawa takaful ini bukan semata-mata untuk mengejar keuntungan. Lebih jauh daripada itu, kita menyediakan kaedah perancangan keuangan Islam kepada masyarakat supaya mereka boleh menguruskan keuangan mereka dengan yang lebih lebih bijak. Lebih bijak. Sebab itu konsep tolong-menolong ini kita tolong daripada pelbagai sudut. Kita menyediakan produk-produk yang mampu dimiliki. Kita menyediakan ejen-ejen kita, wakil-wakil kita yang terlatih. Kan kita sendiri adalah pengendali-pengendali yang memang mempunyai wibawa. Kan mempunyai wibawa. Kalau tidak wibawa, takkanlah kita melihatkan pertumbuhan kepada perniagaan kita. Dari sudut kadar penembusan pasaran pun meningkat berbanding dengan tahun lepas. Kata silap saya daripada 14 kepada 16% kadar penembusan. So maknanya ini cukup menggambarkan bahawa usaha telah dilipat gandakan untuk memastikan masyarakat kita mempunyai perlindungan, sama ada perlindungan untuk diri, keluarga ataupun aset-aset mereka. Kan? Dan dalam negara kita ni alhamdulillah kita ada takaful keluarga, kita ada takaful am. Macam di takaful ikhlas, kita ada takaful ikhlas keluarga, kita ada takaful ikhlas am. General kan, yang menyediakan takaful keluarga, perlindungan berkaitan dengan diri, contohnya pendidikan, perubatan, kesihatan dan sebagainya. Dan takaful am ini melindungi harta dan aset. Kadang-kadang kita terlupa, kita duduk fokus nak lindung aset, kita lupa untuk lindung diri. Kadang kita fokus untuk lindung diri, lupa untuk lindungi aset kita, kenderaan kita, rumah kita, bangunan ini di Yayasan Restu ni sendiri kan, mesti ada perlindungan yang perlu diadakan. Kalau tidak, ini adalah salah satu kaedah bagaimana takaful boleh membantu bermula daripada individu, daripada orang perseorangan, badan korporat, institusi, syarikat. Kita menyediakan pelbagai jenis produk, pelbagai jenis skim untuk membantu masyarakat ataupun orang kata masyarakat kita, baik individu ataupun perniagaan dan sebagainya, bagi memastikan mereka mendapat perlindungan. Itu yang pertama. Yang kedua, takaful ni kita lihat dia merupakan satu kaedah perancangan keuangan Islam. Sebab kita nak didik masyarakat sebenarnya kaedah kajian yang dibuat tahap literasi, kadar kecelikan keuangan di kalangan masyarakat kita masih lagi berada di peringkat yang orang kata peringkat yang rendah. Sebab itu kita mengambil peranan takaful, mengambil peranan ini untuk orang kata memberi kepahaman kepada masyarakat tentang pentingnya merancang, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan ini. Sebab dia punya orang kata biasa ungkapan yang biasa kita dengar, gagal merancang, sebenarnya kita merancang untuk gagal. Kalau kita sebelum
pandemik dulu kita tidak merancang, hari ni kita terasalah. Kan? Kalau dah kena pandemik ini pun masih belum mampu membuka mata untuk merancang, maka pasca pandemik ini pun kita akan terus terbeban. Kalau kita lihat bagaimana kisah Nabi Yusuf, kita boleh ambil iktibar kan, 7 tahun subur, 7 tahun kemarau. Itu semua adalah kaedah-kaedah yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran. Bagaimana pentingnya soal penabungan, pentingnya soal protection, dan ini semuanya ada dalam produk-produk takaful yang kita sediakan untuk membantu masyarakat bangkit semula bila mana mereka ditimpa musibah. Contohnya kita ambil contoh. Kalau kita ambil dalam contoh untuk takaful am, rumah terbakar. Kalau tidak ada perlindungan, kat mana nak dapatkan sumber untuk bina balik rumah itu? Kan? Jadi kalau ada perlindungan kebakaran, fire takaful sebagai contoh, maka dia dibantu oleh takaful untuk mereka baik pulih balik rumah mereka. Kalau melibatkan pusat perniagaan, maka boleh dibaik pulih balik. Kan? Kalau itu dari sudut takaful am. Kalau takaful keluarga, katakanlah dimasukkan ke hospital kerana critical illness, penyakit-penyakit kritikal. Bayangkan kalau saya tanya kepada panel kita pada malam ini, semua penonton yang menonton kita pada malam ini, kalau kita perlukan 300,000 pada malam ni untuk buat pembedahan, nak cekau kat mana? Ada simpanan tak kita? Kita ni memang terkenal, memang tak ada simpanan. Kajian yang dibuat oleh Jabatan Statistik tahun 2020 baru ni tentang tahap kesiapsiagaan masyarakat Malaysia dalam menghadapi pandemik, berapa banyak simpanan yang mereka ada. Hasilnya lebih kurang boleh survive, boleh hidup antara sebulan ke 2 bulan je simpanan dia. Maknanya masyarakat kita tidak menabung. Masyarakat kita tidak menabung. Bayangkan soalan saya tadi, kalau kita perlukan 300,000 ataupun tak sampai 300,000 lah, 100,000 untuk buat pembedahan malam ni juga, kita nak cekau kat mana kalau kita tak buat persiapan? Boleh buat simpanan. Saya pernah buat kira-kira kan, kalau nak 300,000 tu dengan simpanan lebih kurang berapa, RM50 sebulan, ada lebih kurang 50 ke 60 tahun untuk dapatkan 300,000. Tapi melalui kaedah takaful tak perlu tunggu 50-60 tahun. Kan? Dia adalah dia punya tempoh bertunggu, tempoh dipanggil tempoh menunggu tu mungkin dalam sebulan ke 2 bulan ataupun 6 bulan, lepas tu cover, tak perlu tunggu 50 ke 60 tahun melalui kaedah takaful tadi. Jadi melalui produk kita boleh bantu. Produk kita mengandungi unsur perlindungan, protection ni maksudnya dia tak macam bank. Minta maaf Ustaz. Dia tak macam bank simpan, kalau kita berlaku apa-apa musibah, yang tu je lah yang ada. Tapi kalau dalam konteks takaful, katalah kita ambil perlindungan takaful untuk 20 tahun sebagai contoh. Ambil baru setahun. Kalau bank kita akan dapat yang setahun tu jelas simpanan kita. Tetapi dalam kaedah takaful, berlaku musibah walaupun setahun simpanan, seolah-olahnya kita telah menyimpan 20 tahun. Kat mana dapat yang seolah-olah 20 tahun itu? Itulah kaedah takaful, iaitu tabaruk, derma daripada peserta-peserta yang lain untuk kita menghadapi musibah. Jadi cantik sistemnya. Tapi sistem yang cantik ini kalau tak dimanfaatkan oleh semua kita, maka tak ada guna juga. Pertama, kita ada perlindungan, contohnya TPD, Total Permanent and Disability, maknanya kealatan kekal, cacat dan sebagainya. Kita ada perlindungan kematian, penyakit-penyakit kritikal. Penyakit kritikal yang lebih kurang ada 30 ke 40 jenis penyakit tu. Kalau kena satu, kosnya terlalu tinggi. Kita boleh pergi, bukan boleh tunggu, kita kata tak apa, kita pergi hospital kerajaan. Tidak ada isu, tidak ada masalah. Kita mempunyai fasiliti kesihatan yang baik dalam negara kita, baik di pihak kerajaan ataupun swasta. Tetapi kena queue lah. Kalau nak cepat, kita kena pergi kepada pusat-pusat ataupun kesihatan yang alternatif, iaitu swasta. Swasta memerlukan dana, nak cekau kat mana kalau kita tidak buat persiapan. Yang kedua, kita ada yang disebut sebagai pelan hibah. Hibah sekarang ni famous. Kalau buka dalam FB, Instagram dan sebagainya, merata promosi berkaitan dengan hibah takaful. Sebab tuan-tuan kena faham, kalau saya terkesan dengan satu dialog antara anak dan ibu dia, baru kematian suami. Mak dia kata, beritahu ke anak dia dengan bangga, alhamdulillah anak-anak sekalian,
ayah telah meninggalkan kepada saya, kepada kita medical card. Dia punya limit medical card tu 1 juta. Oh, bangga mak dia. Tapi ada soalan daripada mak kepada anak dia. Mak, medical card ni boleh buat beli beras ya? Mak dia tepuk dahi. Medical card tak boleh nak beli beras. Kan, mak dia barulah menyesal. Menyesal pun tak ada guna dah, sebab medical card tak boleh beli beras. Medical card boleh buat masuk hospital je. Maka sebab itu sekarang ini kita perkenalkan, saya rasa rata-rata ahli-ahli MTA, pemain-pemain industri mempromosikan hibah takaful, sebab kita nak memenuhi keperluan ini. Sebab hibah takaful ni dijamin oleh Akta Keuangan Islam kita. Bila kita boleh namakan penerima, siapakah penerima manfaat takaful setelah berlakunya kematian. Jadi hibah ni salah satu kaedah yang disediakan oleh industri takaful untuk membantu masyarakat kita yang apabila ditimpa musibah. Ada lagi kaedah yang boleh industri takaful bantu, iaitu melalui peluang kerjaya. Mana ada perniagaan yang tak ada yang tak perlu modal? Semua perniagaan memerlukan modal, melainkan menjadi ejen takaful. Modalnya Ailio je Ustaz. Betul, modalnya Ailio. Pandai bercakap, lebih-lebih lagi hari ini menggunakan kaedah media sosial. Pandai buat copy paste copywriting pula dah. Copywriting, boleh buat marketing through Instagram, buat TikTok Ustaz, kan? Buat TikTok dan sebagainya. Peluang kerjaya. Income-nya langit adalah dia punya limit dia, kan? Tapi orang tanya, Ustaz tu cakap banyak, kenapa Ustaz tak jadi ejen? Tak semua orang boleh jadi ejen ni, kan? Saya boleh bercakap, kan? Jadi dia kena ada karakter dia untuk jadi ejen ni, kan? Dan saya yakin pengalaman kita train asnaf di kalangan asnaf menjadi ejen. Alhamdulillah, walaupun sukar, tetapi mereka ni ada yang berjaya menjadi ejen. Maknanya kalau asnaf boleh jadi ejen, yang tak asnaf lagi-lagilah boleh jadi ejen. Ini peluang yang disediakan oleh industri takaful. Bukan setakat itu, latihan diberi, insentif diberi, pelbagai kelebihan yang disediakan. Jadi pokoknya jangan takut untuk mendekati industri takaful. Kita bukan semata-mata untuk ambil duit tuan-tuan, tetapi kita ada tanggungjawab yang lebih besar yang kita cuba ketengahkan di bawah maqasid syariah kita, iaitu nak bantu masyarakat merancang keuangan mereka supaya mereka, sebagaimana soalan yang diberikan oleh moderator yang comel tadi, iaitu kita dapat peace of mind, tenang berdepan dengan musibah. InsyaAllah walaupun susah, tetapi kita boleh hadapinya dengan sabar, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, minta maaf terlebih masa. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz Wan Jamizan Wan Draman yang membuktikan takaful ini di Malaysia sangat memberi, orang kata, berperanan dalam memberi bantuan peluang kedua kepada individu-individu yang orang kata terkesan akibat wabak pandemik COVID-19. Kepada penonton-penonton yang berada di Facebook Live ketika ini, yang mana belum subscribe takaful, sila subscribe sekarang. Jangan sudah terhantuk baru terengadah. Itu dia Ustaz, peribahasa yang sesuai saya katakan di sini selepas mendengar daripada Ustaz Wan Jamizan. Baiklah, kepada para penonton yang mungkin baru bersama-sama kita pada ketika ini, selamat datang diucapkan ke program Sembang Santai Kewangan Islam bertajuk Peluang Kedua, yang mana kita akan menghuraikan bagaimana instrumen-instrumen kewangan Islam seperti sedekah, wakaf dan juga takaful membantu untuk memberi peluang kedua kepada individu maupun perniagaan yang terkesan akibat wabak COVID-19 ini. Kepada anda semua, sila yang belum kongsi lagi, sila kongsikan atau sharekan video-video ni supaya kita boleh dapat lebih ramai orang untuk menonton. Kita bersiaran secara langsung di FB Live di 3 page, iaitu page iBeam sendiri dan MTA, Malaysian Takaful Association, dan juga di page Yayasan Restu. Jadi anda boleh kongsikan. Dan kepada para penonton yang mungkin ada soalan atau kemusykilan yang ingin diajukan kepada para panel kita, anda boleh tulis di ruangan komen dan nanti kita akan ambil untuk ditanya sebelum kita punya pusingan rumusan. Dan ketika ini kita akan teruskan pusingan kedua dengan soalan yang kedua yang akan saya tanyakan kepada Ustaz Muhammad Juzaili daripada Bank Islam. Jadi Ustaz, saban hari kita dengar sekarang ni
ada wakaf itulah, wakaf inilah, dan ada program sedekah tu, sedekah ni yang diperkenalkan di Malaysia. Maklumlah Ustaz, orang-orang di Malaysia ni memang pemurah, orang kata. Bila dengar wakaf, bila dengar sedekah ni, orang kata, memang terus tergerak hati untuk buat. Yang mana tergerak hatilah, yang mana mungkin masih lagi nak berkenalan dengan wakaf, dengan sedekah ni. Jadi disebabkan itu, boleh tak Ustaz orang kata share atau kongsikan pada kita tentang apa yang dikatakan wakaf dan sedekah ni yang boleh bantu untuk kita bangkit semula atau bantu untuk beri peluang kedua kepada kita, especially kepada individu dan perniagaan yang terkesan akibat COVID ni. Jadi Ustaz, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Terima kasih kepada Encik Zamir, khususnya para panel yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian. Bersentuh tentang soal instrumen wakaf dan sedekah, yang suatu perkara yang tidak asing lah dalam masyarakat kita di Malaysia ini, yang mana disebut sedekah, wakaf, masjid lah biasanya. Kalau sedekah ataupun wakaf, biasanya terlintas kita adalah di kubur, tanah, kan? Namun bagaimana soal instrumen zakat dan wakaf ini suatu instrumen keuangan sosial yang cukup hebat, yang telah diletakkan oleh Islam untuk memberi impak yang besar kepada sosial dan sosioekonomi sebuah masyarakat. Yang mana disebut tentang soal wakaf dan juga sedekah ini, maka di sana ada beberapa persamaan dan juga ada perbezaan. Yang mana soal disebut tentang soal sedekah ini, para ulama menyebut kepada kita bahawa sedekah ini yang disebut sebagai tamlikun fil hayah bighairi iwadin ala wajhi taqarrub, ala wajhi al-qurbah. Suatu pemilikan dalam seketika hayat kehidupan, seorang pemberi itu memberi suatu pemberian ketika dia hidup tanpa mengharapkan sebarang balasan, pun, dan ia bertujuan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah konsep sedekah. Beza dengan kita mungkin memberi kerana nak mendapatkan kemuliaan, beri kerana mungkin nak berkasih sayang, tapi namanya kalau beri kasih sayang tu dipanggil hadiah. Tapi kita nak taqarrub kepada Allah Ta'ala, maka itulah sebagai sedekah. Dan bila sebut tentang konsep wakaf, maka konsep wakaf ini suatu perkara yang cukup besar signifikannya kepada ekonomi dalam sesebuah masyarakat, terutama dalam Islam, dan disebut juga sebagai antara sleeping giant wakaf ini, yang mana kalau dibangunkan dengan cara yang distrukturkan dengan cara yang strategik, maka ia dapat memberi impak yang besar kepada sosial dan juga ekonomi sebuah masyarakat dan juga negara. Yang mana wakaf ini yang disebutkan oleh para ulama tahbis, kita menahan sesuatu harta ain wa tasbil manfaah, dan kita menyalurkan manfaatnya itu di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ruang lingkup sedekah yang juga agak luas. Kalau disebut sedekah ini merujuk pada sedekah sunat lah. Kalau disebut sedekah juga disebut sebagai sedekah wajib, iaitu zakat. Jadi soal konsep sedekah dan wakaf ini suatu konsep yang sangat dahsyat dan hebat kalau disinergikan antara institusi-institusi perbankan dan juga agensi-agensi yang menguruskannya yang telah pun ada dalam negara kita. Yang mana kita tahu soal wakaf ini, antara agensi yang bertanggungjawab ialah Majlis Agama Islam di negeri-negeri lah, soal wakaf ini. Dan demikian soal zakat, adanya agensi mengurus zakat. Soal sedekah, barangkali ada NGO-NGO yang melakukan kutipan sedekah dan sebagainya. Namun di sinilah terletaknya peranan perbankan Islam dalam turut bersama-sama dengan agensi-agensi yang menguruskan dana wakaf dan juga dana sedekah ini untuk turut bersinergi untuk memberi impak yang besar kepada ekonomi dan juga sosioekonomi negara kita. Yang mana saya buat contoh yang dekat dengan kita, iaitu satu contoh bagaimana wakaf yang corporate ataupun wakaf komersial yang agak mahal dalam negara kita ini, iaitu bangunan imarah wakaf di Kuala Lumpur yang adanya menara Bank Islam sekarang, yang didirikan di atas tanah wakaf yang diwakafkan oleh almarhum Ahmad Dauji Dadaboy.
Ustaz pernah dengar nama? Ahmad Dauji Dadaboy. Tak pernah dengar? Bau dengar, pernah dengar? Baik, Ahmad Dauji. Siapa dia Ahmad Dauji Dadaboy? Bunyi macam dengar belah-belah Hindustan sana, ya. Dia bukan warga negara Malaysia, merupakan warga India, datangnya daripada Gujarat, pedagang sebelum merdeka lagi. Dah pun datang ke tanah Melayu, adanya perniagaan dan sebagainya, maka dianggap sebagai jutawan. Namun ketika usianya di penghujung usianya, maka beliau mewakafkan sebidang tanah. Tanah di Kuala Lumpur itu yang di sebelah KLCC lebih kurang 100 meter dekatnya, maka diwakafkan untuk diberikan kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Mawib sebagai pemegang amanah tunggal atau wakaf di wilayah persekutuan. Dan diceritakan oleh pegawai ketika sewaktu beliau ni cerita ni diwarisi lah, diwarisi bersanad lah, yang mana dia ni datang ke pusat zakat ketika itu dengan pakaian yang biasa, sehingga pegawai zakat tengok, encik nak datang ni, ini bukan tempat untuk terima zakat, ini tempat zakat tempat lain. Kata beliau apa? Saya bukan nak minta zakat, saya nak memberi harta wakaf saya nak wakafkan harta saya. Maka tanah itu, maka dirikan bangunan komersial yang bertaraf A dan juga 34 tingkat, yang mana dalam tempoh 25 tahun maka didirikan dengan dana tabung haji bukanlah 151 juta. Kemudian Bank Islam masuk untuk menyewa dalam tempoh 25 tahun. Dan dalam tempoh 25 tahun itu, maka Baitul Mal akan menerima manfaat sebanyak 65 juta. Maka ini peranan juga perbankan Islam dalam membantu dan mengembangkan dana dan juga aset wakaf dalam negara kita. Maka ia memberikan pulangan yang besarlah pada Baitul Mal nanti. Selepas 25 tahun, maka kutipan sewa itu akan diberikan kepada Baitul Mal. Maka Baitul Mal mendapat jumlah yang besar daripada sewaan itu, maka boleh dipulangkan kepada masyarakat, membantu golongan-golongan yang memerlukan, yang terkesan dengan wabak Covid ini. Selain itu juga institusi perbankan ini, maka kita adanya inisiatif-inisiatif yang dibuat secara sinergi dengan majlis-majlis agama Islam negeri-negeri, dengan wujudnya inisiatif My Wakaf yang diterajui oleh IBIM, yang dianggotai oleh 6 buah bank, bank yang peserta, iaitu antaranya ialah Affin Islami, Bank Islam, Bank Muamalat, Bank Rakyat, Maybank Islamik dan juga RHB Islamik. Maka dan tujuan perbankan Islam ini masuk bersama, bersinergi, bukan untuk kita berlawan, bukan nak compete, tapi nak complete. Kita nak menyempurnakan ruang-ruang yang ada untuk memberi impak kepada masyarakat. Yang mana banyak projek-projek yang dilakukan dalam segmen kesihatan. Kalau di segmen kesihatan, bagaimana My Wakaf berjaya memungut di utara tanah air, di negeri Perlis, adanya projek hemodialisis HTF, Hospital Tunku Fauziah di Perlis, yang mana ke-6 bank ini membantu dari segi collection. Maka kosnya 6 juta nak buat pusat hemodialisis yang terbesar di utara, maka 2 tingkat di Perlis, di Hospital Tunku Fauziah, Kanga. Maka dapat dikutip dalam 6 juta itu, maka 3 juta dapat dikutip dengan sumbangan wakaf daripada orang ramai melalui website My Wakaf IBIM, yang boleh dilakukan transaksi wakaf secara atas talian dalam sektor kesihatan, dan alhamdulillah telah pun siap, dan separuh lagi dibiayai oleh dana Majlis Agama Islam Negeri Perlis sendiri. Maka ini menunjukkan bahawa sinergi antara institusi perbankan Islam dengan Majlis Agama Islam negeri-negeri, maka mampu menjayakan projek-projek wakaf dan menambahkan aset-aset wakaf yang ada dalam negara kita, yang sekaligus membantu memberi impak kepada sosial dan juga ekonomi masyarakat yang memerlukan. Di samping itu juga, bila sebut tentang soal konsep sedekah ini, bagaimana perbankan Islam juga berperanan untuk menggunakan instrumen sedekah ini bagi membantu golongan-golongan, segmen-segmen yang terkesan dengan wabak COVID-19 ini. Antaranya adalah dalam industri yang berlaku sekarang di Bank Islam, maka bagaimana wujudnya satu Islamic crowdfunding, pendanaan awam
untuk tujuan kebajikan, iaitu sedekah haus Bank Islam, yang mana tujuan itu pada asalnya kita wujudkan untuk mengumpulkan dana-dana, lalu dengan kerjasama rakan pelaksana kita salurkan sumbangan tadi kepada mereka yang betul-betul memerlukan peluang kedua ini. Dalam sektor kesihatannya ada dengan kerjasama dengan Yayasan Institut Jantung Negara, mengenal pasti anak-anak kecil yang perlu pembedahan jantung, maka ibu bapa tak mampu nak menyara, maka di situlah peranan Islamic crowdfunding ini untuk mengumpulkan dana dan disalurkan dengan telus. Dan selain itu juga bagaimana dana sedekah ini juga dapat dimanfaatkan dengan adanya inovasi dalam pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro kepada usahawan-usahawan yang terkesan dengan wabak COVID ini. Dengan wujudnya bangkit, pembiayaan mikro bangkit ini membantu usahawan-usahawan yang ingin memulakan dan mengembangkan perniagaan, yang mana mungkin tak layak kalau nak masuk dalam sistem perbankan biasa, tapi dengan isu perbankan yang menggabungkan kemudahan-kemudahan yang sedia ada dalam perbankan itu dengan menggunakan instrumen-instrumen social finance tadi, iaitu sedekah dan juga wakaf tadi, maka mampu membantu golongan segmen yang memerlukan tadi untuk mendapat kredit history. Dengan dia mendapat pembiayaan bangkit tadi, mikro bangkit serendah 500 sehingga 20,000, untuk memulakan 500 sehingga 3,000, mengembangkan 3,000 sehingga 20,000, membantu Makcik Kiah nak jual goreng pisang. Kan? Kalau pergi ke perbankan biasa nak minta pembiayaan perbankan memang tak layak, sebab tak ada rekod di bank, tak layak pendapatan sikit. Tapi dengan instrumen menggabungkan dana sedekah ini, maka ia mampu membela nasib, memberi peluang kedua kepada usahawan-usahawan B40 dan juga asnaf yang memang memerlukan, dan kita mengasuh mereka. Dan ini matlamat dalam kita memacu keuangan sosial ini, kita nak mengasuh golongan-golongan yang underbank, yang tak layak masuk dalam perbankan ini, untuk dia menjadi become bankable, mampu untuk mendapat fasiliti kemudahan seperti orang biasa setelah diasuh dengan produk-produk inovasi yang dilakukan dalam industri perbankan hari ini. Jadi inilah peluang yang sebenarnya perlu direbut oleh masyarakat yang mungkin terkesan, dan peluang itu ada, dan institusi perbankan bersedia untuk membantu mengeluarkan mereka untuk terus mencipta kejayaan dan bangkit berhadapan dengan wabak COVID-19 ini. Jadi itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Juzaili di atas perkongsian sebentar tadi. Nampaknya memang banyak sebenarnya inisiatif melalui inovasi wakaf dan juga sedekah yang telah pun dijalankan di industri perbankan Islam ini sendiri. Jadi kepada para penonton semua yang mana anda mungkin terkesan, anda boleh terus ke bank-bank Islam ataupun institusi perbankan Islam, anda cuba tanya, ada tak pembiayaan untuk golongan yang terjejas, golongan yang terkesan seperti saya, yang mungkin tidak, orang kata tak bankable, tapi dibenarkan, ditawarkan dengan pembiayaan di institusi perbankan. Mungkin ada produk-produk hasil daripada inovasi sedekah dan juga wakaf ini. Jadi kepada para penonton, anda boleh terus yang mana terkesan, macam saya cakap, boleh ke bank Islam atau ke bank-bank yang lain untuk tanya, okey, inovasi ataupun perkhidmatan keuangan seperti wakaf dan juga sedekah demi membantu anda untuk bangkit semula mendepani cabaran COVID-19 ini. Baiklah, terima kasih Ustaz Juzaili, dan kita akan teruskan pusingan kedua dengan soalan yang terakhir yang akan saya tanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Taqiyuddin Abdullah. Ustaz, boleh tak Ustaz ceritakan kepada kita semua yang berada di sini dan mungkin penonton-penonton di rumah, dalam Al-Quran ada tak diceritakan tentang, orang kata, instrumen keuangan seperti yang telah dikongsikan oleh panel-panel sebelum ni, Ustaz Juzaili dan juga Ustaz Wan J. Ada tak diceritakan dalam Al-Quran tentang wakaf, sedekah dan juga takaful ni? Dan mungkin Ustaz boleh ceritakan juga, bagi tahu kita apa kepentingannya untuk kita memiliki takaful, apa kepentingannya kita bersedekah, apa yang kita dapat melalui wakaf. Boleh Ustaz? Silakan. Ini sepatutnya masa kita ni perlu tambah lagi. Dia ada pusingan ketiga sebenarnya. Saya sendiri ambil session ni sebagai satu sesi pembelajaran.
dan persoalan yang ditimbulkan dan jawapan-jawapan yang diberikan tu ada perlu pada lanjutan untuk dikupas supaya kita lebih alert, kita lebih faham. Jadi of course lah dalam Al-Quran Al-Karim ni dia memberi panduan. Misalnya dalam saya akan bercakap tentang dua perkara, merumuskan dalam dua perkara. Satu aspek mikro, satu makro. Aspek mikronya dia bersifat individual ataupun personal. Personal ni dia ada cerita lain. Iaitulah macam mana kita nak keluar daripada satu permasalahan ni secara individu, personal. Yang pertama sekali dalam aspek dalaman kita tu diasuh, dididik kita supaya sentiasa berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dia ada law di dalam kita urusan kita bersedekah ni, dia ada law dia. Dia tak ikut format 1+1 jadi 2. Tak. Dia ni exponential. 1+1 jadi 1,1,1,1. Ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 161 atau 167. Mathul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Jadi dia perumpamaan orang yang memberikan pada jalan Allah. Pada jalan Allah termasuk semua sistem tadilah, termasuk takaful, bantu-membantu, termasuk banking, satu sistem dan sistem wakaf dan juga sistem-sistem yang lain, khususnya sistem zakat misalnya. Ini sistem yang amat potensial dan hebat dia punya impact dia. Kenapa? Kerana saya bagi satu contoh, Universiti Al-Azhar telah ditubuhkan sejak 1000 tahun lebih yang dulu, dan dia hidup tu atas berasaskan kepada institusi wakaf. Dan kekuatan pendanaan dia, kekuatan institusi wakaf itu yang menyokong sistem pendidikan Universiti Al-Azhar yang telah melahirkan ratusan ribu graduan di seluruh dunia, sampai ke tahap boleh memberi bantuan kepada kerajaan Mesir sendiri di dalam urusan keuangan, sampai begitu sekali. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Maka secara individunya kita memakai satu law, iaitulah apabila diberi satu maka dia akan tumbuh 7 tangkai. Ini satu kiasan, 7 tangkai. Tiap satu tangkai itu dia keluar mi'atu habbah, 100 pula. Jadi 7 kali 100 jadi berapa? Dah 700. Itu dia punya law di dalam Islam ni. Dia punya internalnya dia ada law, hukum yang Allah SWT bagi. Jadi jangan takut untuk bersedekah. Kalau susah cara nak keluar, kita bersedekah. Bila tabung masjid lalu kat depan kita buka dompet, tengok ada duit biru, kemudian ada satu lagi duit ungu. Jadi terambil yang ungu tu, tengok tak jadi ni, kejap lagi nak makan nasi kandar, masuk balik, kita ambil yang biru. Tak boleh macam tu. Kita bismillah, tawakal Allah, kita ambil, masukkan yang tu. Percayalah, kalau kita boleh memulakan dengan yang itu, akan berlaku satu perubahan yang magical, yang mukjizat, yang kita tak faham macam mana ia berlaku kecuali orang-orang beriman. Jadi nak mudah faham macam ni, rezeki ni pada Allah, kekayaan ni pada Allah SWT. Kita umpama hanya satu saluran, kan? Kita hanya satu saluran. Adakah harta Allah SWT itu ada batasannya? Tidak ada batasan. Allah Maha Kaya. Kan? Allah Maha Kaya. Kita ni satu kepala paip, apabila kekayaan Allah SWT itu disalurkan pada kita, tiba-tiba kita menutup kekayaan tu, maka apa yang datang pada kita akan tertutup. Tetapi kita menyalurkan, macam yang disebut sebagai satu kitaran rezeki dan keuangan. Bila rezeki yang sampai pada kita, kita share dengan yang lain, kita buka paip kita, maka satu simpanan reservoir, daripada reservoir yang luas itu akan tetap mengalir. Begitulah satu perumpamaan di dalam hal urusan keuangan kita. Ini dalam Islam, kan? Baik. Yang keduanya tentang makro. Sebenarnya apa yang telah diusahakan pada hari ini adalah satu bentuk kreativiti di dalam melakukan sistem-sistem yang membantu dan
mengembangkan lagi kekuatan keuangan. Saya bagi satu contoh. Ada potensi-potensi yang lain lagi. Misalnya masjid. Kalau di Malaysia ni ada 6,000 masjid. Kalau di Indonesia sekitar 2 juta buah masjid. Bayangkan, masjid-masjid ni ada keuangan dia sendiri, ada kutipan sedekah dia sendiri, ada wakaf dia sendiri. Andai kata digabungkan potensi kekuatan yang ada pada masjid ini, disatukan, agak-agak dia punya aset sebanyak mana? Katakanlah satu masjid, dia boleh simpan di dalam satu koperasi ataupun koperasi masjid, ataupun dia tubuhkan satu international bank masjid misalnya. Contohlah, tak ada lagi kan. Tapi kita kreatif lah. Agak-agak sebanyak mana bank ataupun koperasi itu boleh mengumpulkan dana. Dia masif punya, masif. Zakat. Agak-agak berapa banyak dana zakat yang ada di Malaysia ni. Daripada pusat pungutan zakat Selangor, daripada utara sampai selatan, dia bilion dia punya simpanannya. Itu kekuatan ekonomi Islam yang kalau urus takbir dengan baik, maka untuk golongan yang disebut sebagai yang tadi surplus, yang satu lagi deficit unit, surplus orang tengah dan sistem akan mengalih kepada deficit unit, dan sepatutnya tidak ada orang yang susah. Sepatutnya ada peluang kedua, ketiga dan seterusnya. Dan ini telah dijanjikan pada masa akan datang. Apabila diurus takbir dengan baik, maka umat Islam akan hidup dengan mewah sampai tidak ada orang nak mengambil zakat dan sebagainya, sebab dah cukup lah. Dan kejayaan ini akan berulang sebagaimana kejayaan yang berlaku pada zaman dahulu, itulah pada zaman Rasulullah SAW dan juga Khalifah Umar Abdul Aziz dan khalifah-khalifah yang lain yang mereka ada monumental punya kekayaan dan khazanah perbendaharaan negara yang berterusan sampai masa yang panjang. Jadi itu conclusion yang saya buat, minta maaf. Baik. Terlajak. Terima kasih Ustaz. Saya sebenarnya tertarik dengan cerita Universiti Al-Azhar yang masih lagi berdiri hingga ke hari ini, yang menggunakan dana wakaf semata-mata, dan dikabarkan kerajaan di Mesir sendiri pernah memohon bantuan pembiayaan daripada Universiti Al-Azhar daripada dana wakaf mereka. Masya Allah Ustaz. Jadi nampak di situ wakaf ni satu instrumen yang baik untuk kita kelangsungan, sustainability kita sehingga ke masa akan datang. Saya tak tahu bila, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, sidang penonton yang berada di mana saja yang sedang mengikuti Facebook Live, saya difahamkan kita ada lebih daripada 100 orang menonton sekarang ni. Alhamdulillah, rezeki juga tu. Okey, kita akan teruskan pusingan ketiga ni dengan kita tanyakan soalan yang diajukan di Facebook. Ustaz, kita ada soalan daripada Haji Razli Ramli. Ini soalan tentang takaful. Bagaimanakah kami orang ramai boleh bersama-sama untuk promote takaful? Sebab takaful tu memang prioriti utama apabila berlaku pandemik macam sekarang. Sekarang takaful dah nampak handsome dah dari dulu, macam Ustaz Wan juga katanya. Jadi mungkin Ustaz Wan je boleh tolong jawabkan sikit soalan daripada Haji Razli Ramli ni. Macam mana nak tolong promote takaful? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dr. Haji Razli tu kan. Doktor. Okay, alhamdulillah. Macam mana peranan masyarakat untuk sama-sama promote takaful kan? Pertama ialah masyarakat kena sertai produk tu. Kan? Kalau lagi tak sertai, lagi masa tak kenal lah, tak tahu apa itu produk takaful dan sebagainya. Nak serta tu kena faham. Bila dah faham barulah senang nak ambil, betul Ustaz? Betul. Baru senang nak cerita dengan orang. Lepas tu yang kedua, macam mana boleh dimainkan peranan, masyarakat boleh mainkan peranan, ialah kena sebarkan tentang kebaikan yang ada pada produk-produk takaful. Orang-orang macam Tuan Haji Dr. Razli ni, penulis di FB dan media sosial, dia kena bercakap pasal takaful. Kan, ustaz-ustaz yang berceramah di masjid dan sebagainya kena bercakap, imam-imam dan sebagainya kan, ataupun siapa sahaja mengikut orang kata apa, kepakaran masing-masing. Kalau yang boleh menulis artikel, tulis tentang takaful, yang tentang keuangan Islam,
puji, cerita kebaikan dan sebagainya kan. Kalau ada kelemahan, jangan diviralkan. Jumpalah dengan pengendali takaful. Ini kita seronok untuk lapor kepada jabatan netizen kan, kan untuk kita viral kan. Jabatan membawang kan. Jumpa dengan pengendali, bincang apa masalah. InsyaAllah pengendali takaful, kewangan Islam, bank dan sebagainya bersedia untuk mendengar teguran dan menerima nasihat dan sebagainya untuk membaiki servis dengan lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang kan. Boleh buat TikTok zaman sekarang ni, anak-anak muda kan. Simple. Saya dah tengok dah ramai dah ustaz-ustaz, kawan-kawan pun yang mula menyampaikan mesej-mesej berkaitan dengan keuangan Islam ini, takaful sebagainya. Contohnya saya tengok antara yang terkenal ialah saudara Afian. Dia buat simple je. Apa itu takaful, apa yang patut. Mana ruang untuk berkhidmat ataupun memainkan peranan ini terbuka luas, cuma nak ke tak nak saja kan. Jadi kalau kita tak bantu, kalau kita maksudnya kita orang Islam tak bantu sistem keuangan Islam, kita harapkan kepada siapa lagi kan. Jom kita sama-samalah ya, kita ajak masyarakat, tak kira siapa saja, kita sokong keuangan Islam, perbankan Islam, takaful dan juga sistem keuangan Islam yang lain lagi, wakaf, zakat, sedekah dan sebagainya. Wallahualam. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Wan menjawab soalan daripada Dr. Haji Ramli sebentar tadi. Seterusnya kita ada lagi satu soalan daripada Facebook juga, daripada Mio Muhammad Hafiz. Ini soalan tentang perbankan Islam yang mungkin orang kata sedikit kontroversi lah, yang mana memang orang suka nak dengar. Ustaz, bagaimana kita nak yakinkan orang ramai tentang perbankan Islam ini tak sama dengan konvensional? Okey. Tambahan lagi, sekarang wujudnya golongan yang terdiri daripada orang Islam sendiri yang mengatakan perbankan Islam ni sama je dengan konvensional. Orang yang berpendidikan tentang Islamic Finance mungkin faham perbezaan, tapi agak teknikal untuk diterangkan kepada orang biasa. Saya suka soalan ni Ustaz. Mungkin Ustaz Juzaili boleh share dengan orang kata bahasa yang mudahnya, apa sebenarnya yang membezakan keuangan Islam dan juga konvensional. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Cik Zamir dan juga pengaju soalan daripada Facebook, Encik Mio Muhammad Hafiz. Cik Mio. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, soalan ini memang soalan cepu emas lah ni. Kalau pergi mana-mana pun, kalau hatta kita bagi kuliah di masjid-masjid pun soalan yang sama. Maksudnya masyarakat masih lagi belum dapat membezakan antara perbankan Islam dengan konvensional. Dan bahkan persepsinya mengatakan nampak sama je, kan? Pergi ke perbankan konvensional pun pinjam bayar lebih. Ada baru ni saya baca Ustaz, dia kata kulit je berbeza, isi di dalamnya sama je, konvensional. Mungkin Ustaz boleh. Itu persepsi. Baik. Persepsi yang perlu dijelaskan dan diberi pencerahan kepada masyarakat kesemuanya. Baik. Tajuk ni kalau nak bincang secara detailnya memang lama ni nak bincang ni, tapi saya cuba untuk ringkaskan, masa diberikan 5 minit saja. Biasa nak uraian ni lebih kurang dalam setengah jam pun nak faham tentang beza perbankan Islam dengan perbankan konvensional ni. Okey. tepi ya. Tapi nak bagi tahu secara jelas, alhamdulillah soalan yang baik. Perlu ditegaskan bahawa soal perbezaan ini bukan hanya sekadar istilah sahaja beza. Financing perbankan Islam, konvensional loan, bukan soal istilah, tetapi pada substannya, inti yang ada dalam transaksi perbankan Islam itulah yang berbeza dengan transaksi inti yang berada dalam perbankan konvensional. Apa bezanya? Saya cuba bawa satu analogi yang mudah. Saya suka untuk bawa satu analogi yang mudah, yang mana perbankan Islam ini dia melakukan transaksi, konsepnya jual beli yang Allah halalkan. Allah sebut dalam Quran, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Riba ini dia ada pecah pula. Riba ni ada 4, riba qard, dia ada riba fadl, ada riba nasi'ah dan juga ada riba satu lagi lupa dah. Ada satu lagi, ada 4 riba ni. Yang berlaku dalam perbankan, dalam konvensional ialah riba al-qard, riba pinjam. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menuntut pada manfaat yang lebih, maka dia adalah riba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perbankan konvensional.
Tapi bagaimana perbankan Islam melakukan transaksi dalam pembiayaannya? Maka ini dilakukan konsep jual beli dalam perbankan Islam. Bukan hanya soal istilah tukar dan bukan hanya atas paper saja, atas agreement semata-mata, tapi memang betul real berlakunya jual beli. Yang jual beli ni Allah halalkan, yang riba tadi Allah haramkan. Tak boleh. Dalam perbankan konvensional ada compounding interest, adanya denda yang berlipat kali ganda. Itu yang kata ada bunga, ada pokok, lepas tu ada bunga. Kan berbunga-bunga lah pinjaman tersebut. Tapi dalam perbankan Islam tidak ada konsep compounding interest. Baik, saya nak cuba terangkan lagi satu analogi yang mudah untuk membezakan antara konsep perbankan Islam dengan perbankan konvensional. Dengan saya buat satu analogi, saya nak air. Saya kata kepada Ustaz Muhammad Taqiyuddin lah, selaku tuan rumah. Saya kata, Ustaz, saya ni terlupa nak bawa duit mari forum kita malam ataupun sembang santai malam ni. Cuma saya teringin nak minum air ni, nak beli lagi air ni, tapi saya tak bawa duit. Maka boleh tak saya pinjam kepada Ustaz duit, saya nak beli dekat bawah nanti saya bayar balik pada Ustaz. Ustaz Taqiyuddin pun kata, boleh Ustaz pinjamlah RM1, tapi Ustaz kena bayar saya RM3. RM3. Saya kata, tak apalah Ustaz, saya redha. Saya redha dengan RM3 tadi, walaupun asalnya RM1 je. Saya kena bayar RM3, saya redha. Bukan sekarang. Ini contoh, saya buat contoh. Baik. Saya kata tak apa, saya redha, Ustaz pun bagilah pada saya RM1, saya pun pergi turun bawah belilah. Harganya RM1, tapi saya berhutang dengan Ustaz Taqi sebanyak RM3. Saya beli RM1, dapat duit RM1, tapi saya berhutang dengan Ustaz Taqi sebanyak RM3. Baik. Situasi yang kedua, saya kata pada Ustaz Taqi, Ustaz, saya lepas minum ni, selepas forum ni, saya nak minum lagi air ni, nak belilah air jenama Restu ni, kat Yayasan Restu ni, sedap air mineral dia ni. Saya nak beli bawa balik kat rumah, tapi saya tak bawa duit. Lepas tu Ustaz kata tak apa, Ustaz, tak payah susah, nanti Ustaz turun, nanti Ustaz tunggu kat kereta. Saya akan pergi cari air ni, saya akan belikan untuk Ustaz, dan saya akan jual pada Ustaz dengan harga RM3. Ustaz Taqi pun pergilah ke koperasi tengok, habis, tak ada. Koperasi pula, kedai lah, kata kedai, tak ada. Tapi ada stok di tempat lain, di Putrajaya contoh. Putrajaya pergi, Ustaz Taqi patut balik, nah Ustaz, ini air Restu yang Ustaz nak, yang harganya RM1, tapi saya ada keluar kos di sini, saya terpaksa pergi ke Putrajaya, patah balik, bagi pada Ustaz, saya jual harganya sebanyak RM3. Ustaz setuju tak nak beli? Saya kata, saya setuju, saya redha beli. Maka saya pun beli dengan harga RM3. Baik. Situasi yang pertama, situasi yang kedua itu, pada nilainya RM1 beranak jadi RM3, nampak nilainya sama tak? Macam sama. Nilai RM1 tadi, saya pinjam RM1, kena bayar RM3, maka tinggilah. Kemudian yang kedua, kosnya memang dijual RM1, tapi Ustaz Taqi nak jual kat saya RM3. Sebab ada kos di situ yang perlu dikeluarkan, minyak yang dikeluarkan, tenaga pergi cari. Maka RM1 jadi RM3, nilai pun sama. Tetapi dari segi hukumnya, adakah sama transaksi yang pertama dengan transaksi yang kedua? Maka tak sama. Walaupun nilai RM1 beranak jadi RM3, itu nampak macam sama. Tetapi inti transaksi yang berlaku berbeza sama sekali segi hukumnya. Yang mana pinjam RM1 kena bayar RM3, maka itulah riba. Riba qard, haram. Dan itu berlakunya dalam perbankan konvensional. Tapi dalam perbankan Islam ada konsep jual beli tadi. Nakkan pembiayaan kereta, dalam perbankan Islam menggunakan kontrak murabahah purchase order. Tu teknikal sikit lah. Tapi nak katanya, bank beli kereta dengan harga katalah RM90,000, dan bank jual kepada pelanggan dengan harga RM110,000. Ada lebihan di situ. Adakah Islam benarkan? Benarkan. Sebab bank keluarkan duit. Siapa duit bank? Bank beli kereta dan bank jual dengan harga markup. Ada harga untung di situ. Untung dibenarkan dalam Islam. Kalau kita berlaku jual beli, boleh. Tetapi memberi pinjam untuk mendapat lebihan daripada pinjaman, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Maka itu dalam konsep kereta. Dalam konsep perumahan,
dalam konsep rumah, maka adanya kontrak yang patuh syariah, adanya konsep tawaruk di situ. Tawaruk adanya konsep jual beli di situ. Itu panjanglah teknikal kalau nak bincang tentang macam mana tawaruk itu berlaku. Itu panjang. Cuma nak katanya mudah tadi, ingat macam mana saya buat analogi membeli air tadi dengan cara pinjam ataupun saya membeli sebab ada kos, memang dikeluarkan, bank ada keluarkan kos di situ, maka ada jual beli, maka dibenarkan, maka tak sama antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional. Perbankan Islam patuh syariah, bertepatan dengan Quran, ahallallahul bai' wa harrama riba. Kalau tanyalah pada makcik-makcik yang jual goreng pisang, makcik Kia yang goreng pisang, mak Senah yang jual nasi lemak, kan, mesti dia akan nak untung berniaga. Maka untung itu dibenarkan dalam perniagaan kerana ada risiko di situ. Risiko orang nak beli. Kalau saya tak setuju beli dengan ustaz, tak ada masalah. Tapi ada risiko tak pada ustaz untuk tidak dibeli? Ada risiko. Maka dijual ke RM3 tadi, maka dibenarkan markup sebab ada risiko di situ. Jadi itulah cantiknya transaksi dalam perbankan Islam ini, yang adanya kontrak-kontrak yang patuh syariah dan hubungannya dengan pelanggan dengan jelas sekali. Berbeza dengan kontrak-kontrak dalam perbankan konvensional yang kebanyakannya adalah bersifat loan lah, bersifat pinjam bayar lebih, maka itu diharamkan dalam Islam. Itulah sebuah sedikit yang boleh saya jawab kupasan. Baik, terima kasih Ustaz. Diharapkan analogi air botol tu tadi dapat menjawab persoalan daripada saudara Mior Muhammad Hafiz. Baiklah, kita rasa kita bagi soalan terakhir ni, rasa bagi sikit Ustaz, mungkin Ustaz boleh tolong jawabkan. Soalan dia ringkas je Ustaz, daripada Amir Rejab. Assalamualaikum Ustaz, saya telah diuji dan terkesan dengan pandemik ini. Diberhentikan kerja dan hilang 100% sumber pendapatan. Ujian ini amat berat buat saya dan tekanan telah menyebabkan saya hilang arah. Bagaimana kita harus menerima ujian ni Ustaz? Silakan Ustaz. Amir Rejab. Saudara Amir yang bertanya soalan yang bagus, sebab perkara yang sama kepada saudara Amir ni berlaku pada ramai orang. Baru-baru ni saya dapat satu kes di mana suami isteri hilang pekerjaan, tapi memang sebelum tu memang okey lah, kerja korporat dan sebagainya kan. Jadi ada biaya bulanan yang patut dibayar. Kebetulan pula yang si isteri dah dekat nak cukup bulan, dan terpaksa yang suami ni terpaksa jual itu. Jadi dalam keadaan yang begitu kritikal. Yang pertama sekali secara individunya, kita antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah jawapan kepada semua persoalan. Itu dulu. Perbaiki balik, tengok apa masalah dalam diri kita. Yang pertama sekali, kita memang born to be buat mistake, kemudian kita belajar. Pertama sekali kita kena declare diri kita, ya Allah, memang aku ada salah, minta ampunlah. Jadi perbanyakkan istighfar. First kali banyakkan istighfar. Saya bagi satu amal yang khusus. Sembahyang 2 rakaat subuh, sebelum subuh sunat. Lepas sunat subuh tu buat subhanallah bihamdihi subhanallahul azim astaghfirullah 100 kali. Itu istighfar, dinamakan istighfar malaikah ataupun tasbih malaikah. Jadi kita buat istighfar yang di multiple dengan ribuan, sebab di compare dengan subhanallah bihamdihi subhanallahul azim tu tamlaul mizan, kemudian kita tambah pula dengan istighfar, itu dia baik. Jadi bila kita beristighfar, dia menutup segala kesalahan kita yang menyekat rezeki kita, maka dia akan top up menjadi dia masuk pada rezeki. Itu yang pertama. Yang keduanya, share. Kena share, tak boleh diam-diam. Kalau kita tak share, kita akan jadi depression. Depression ni kalau salah-salah bawa, dia jadi macam-macam masalah. Dia tak jadi 10 suku, dia jadi 3 suku. Kan? Ataupun kalau kes yang berat, yang tak ada iman langsung, dia pergi jambatan, dia akan terjun ke bawah. Tengok ada buaya melintas, tak jadi. Jadi isu apa? Isu keyakinan. Mesti share. Lepas tu mesti ada takaful. Takaful ni bantuan daripada orang sekeliling. Mesti ada sokongan moral, sokongan semangat, sokongan kebendaan. Lepas tu carilah
kawan-kawan yang boleh membantu dengan institusi yang banyak yang ada di sini ataupun bantuan dukungan daripada kawan-kawan. InsyaAllah di sana ada jalan. Inna ma'al usri yusra. Buat dulu semayang sunat taubat, kemudian mulakan dengan istighfar, lepas tu doa pada Allah waktu sujud, tiap-tiap kali sujud. As-salah ad-doa, solat itu adalah doa. Jadi buat apa kita sujud tapi kita kosong daripada permohonan? Itulah tempat yang paling kita dekat dengan Allah SWT. Di situlah kita sujud ke tanah tapi hati kita naik ke langit terbuka. Kita grounding kat situ. Jadi mintalah, insya-Allah akan terbuka. Pegang ni, pegang satu kata-kata ni, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Ini saya pegang. Ini saya pegang. Wa Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Taha, tidak kami turunkan kepada kamu Al-Quran untuk kamu menjadi celaka dan jatuh. Tak. Jadi pegang. Tidak ada masalah yang tidak diselesaikan, tidak boleh diselesaikan, tapi cari jalan penyelesaian yang sepatutnya, yang betul. InsyaAllah akan dapat jawapan. Kalau nak lagi, PM tepi. Itu dia. Kalau nak tahu jawapan yang lebih lagi, boleh PM tepi Ustaz Taqiyuddin, insya-Allah. Jadi kepada saudara Amir, banyakkan beristighfar dan juga share, dapatkan bantuan dan tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan secara umum. Secara umumnya lah kepada semua yang terkesan. Baik, alhamdulillah kita telah pun selesai pusingan yang ketiga dan kita sudah pun menghampiri penghujung sesi sembang santai keuangan Islam yang bertajuk peluang kedua. Sebagai penutupnya, suka untuk saya minta setiap panel daripada yang ada di hadapan kita ni untuk bagi orang kata rumusan sedikit ustaz-ustaz sekalian tentang apa yang telah pun yang kita bincangkan ataupun apa yang telah ustaz sendiri huraikan sebentar tadi. Mungkin 2-3 minit setiap seorang. Silakan dulu Ustaz Wan. Bismillahirrahmanirrahim. 2-3 minit, 5 minit lah ya. Okey, saya nak ringkas je sebab dah pukul 10.37 minit kan. Pertama, anda menyokong takaful untuk kami bantu balik masyarakat. Sokong keuangan Islam untuk kita sokong bantu balik masyarakat dalam bentuk zakat, wakaf dan sebagainya kan. Itu cantiknya sistem keuangan Islam. Yang kedua, jangan bertangguh, kena bertindak segera. Kan? Itu orang kata apa? Fastabiqul khairat. Kita dah dengar malam ni kecantikan sistem keuangan Islam, perbankan Islam, takaful. Jangan bertangguh, kena bersegera dalam mengejar kebaikan yang disediakan oleh sistem ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, boleh jumpa wakil-wakil takaful di seluruh Malaysia untuk dapatkan nasihat, khidmat nasihat. Apakah pelindungan yang sesuai, apakah perancangan yang perlu ada, sebagainya kan. Tanya, tak semestinya jumpa dengan wakil-wakil takaful itu terus nak ambil produk. Jangan takut yang tu kan. Jangan takut yang penting. Jangan takut yang penting tu kan. Kami tak makan orang. Kita menyediakan khidmat itu. Sebab memang ejen-ejen kita dilatih kan. Kita ada persatuan MTA kan yang menaungi kita punya industri. Mereka ini dilatih. Jangan bimbang kan. Yang tu yang seterusnya, kena fikir balik. Harta-harta yang kita miliki itu perlu ada takaful, rumah, kenderaan, ya, premis-premis perniagaan dan sebagainya untuk menjamin kelangsungan kita. Dan jangan lupa diri dan keluarga juga, kan? Jangan duduk syok pasal harta, premis, lupa untuk diri dan keluarga. Sebab musibah itu dia tidak mengenal siapa, dan malang itu tidak berbau, kan? Sebab itu kita kena ambil tindakan segera supaya kita boleh berdepan dengan situasi pandemik ataupun musibah ini dengan peace of mind, dengan tenang insya-Allah. Wallahu alam. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Wan Jamizan di atas rumusan sebentar tadi. Baiklah, dipersilakan Ustaz Juzaili pula untuk membuat sedikit rumusan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba ringkaskan rumusan daripada perbincangan kita tentang peluang kedua ini dan juga bagaimana instrumen-instrumen zakat, sedekah dan wakaf ini berperanan dalam membantu memberi peluang kedua pada mereka yang terkesan. Saya suka untuk menggunakan perkataan kedua itu sebagai pengajaran. Apa itu? Kedua, ada 5 pengajaran saya buat di sini.
Pertama K, kedua kan K. Maka kita kena koreksi dan muhasabah diri kita Koreksi. atas setiap musibah, setiap ujian yang berlaku itu pasti ada sebab dan musababnya. Kita cuba muhasabah dan koreksi kekurangan-kekurangan yang mungkin kita ada untuk kita perbaiki. Keduanya ialah E, emosi kita. Maka emosi di saat kita ditimpa musibah ini perlu dijaga, perlu dipandu, perlu diasuh dengan petunjuk dan panduan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kedua-dua ini merupakan sebaik-baik petunjuk. Ketiganya ialah D, iaitu doa dan tawakal kepada Allah atas setiap usaha yang telah kita lakukan untuk bangkit daripada sebarang musibah dan juga ujian yang ditimpakan kepada kita. Kemudian yang keempat U, maka kita perlu usaha bersungguh-sungguh untuk tingkatkan ilmu tentang takaful, tingkatkan ilmu tentang perbankan Islam, tingkatkan ilmu tentang instrumen-instrumen keuangan sosial, sedekah, wakaf yang fadilatnya begitu besar, bukan sekadar hanya mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala, tapi mempertautkan hubungan sesama manusia dan memberi impak yang besar kepada masyarakat. Kerana Nabi sebut khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Maka dengan adanya ilmu tadi, maka kita akan dapat bertindak, iaitu yang kelima ialah A, yang terakhir ialah kita atasi halangan dan juga cabaran musibah tadi dengan tindakan kita, dengan usaha tadi. Kita atasi semua benda tadi dengan tindakan untuk mencari peluang. Kerana peluang itu sentiasa ada. Setiap ujian, setiap musibah ada peluang. Yang disebutkan tadi oleh Al-Fadhil Ustaz Taqiyuddin, innamal usri yusra. Hanya saja setiap kesusahan itu akan ada kesenangan. Dan para ulama sebut al-usra itu didatangkan dengan makrifah yang menunjukkan kesusahan itu hanya satu saja, sedikit. Berbeza dengan yusra itu secara nakirah, iaitu kesenangan itu begitu banyak sekali yang Allah akan berikan kepada kita. Maka tidak ada rasa sedih, tidak perlu ada rasa kecewa, kerana di sana akan ada sentiasa peluang-peluang yang Allah sediakan, dan institusi-institusi yang ada pada hari ini sediakan, tinggal kita untuk bertindak dan melakukan perubahan dan bangkit dalam mencipta kejayaan-kejayaan untuk diri kita dan juga orang lain, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, satu rumusan yang cukup baik daripada Ustaz Juzaili dengan perkataan kedua itu sendiri. Baiklah, terima kasih Ustaz Juzaili. Kita teruskan rumusan daripada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Taqiyuddin untuk beri kata-kata akhir sebelum kita tutup majlis kita pada hari ini. Bukan mengucap. Bukan. Jadi alhamdulillah, saya teringat terjumpa satu ayat ni. Ayat Allah SWT firman, man dzalladzi yuqridullaha qadan hasanan fa yudha'ifahu adha'afan mudha'afah. Itu ayat kunci. Siapakah pertanyaan, man dzalladzi, siapakah gerangannya yang yuqridullaha qadan hasana, yang memberi pinjaman itu kepada Allah. Jadi Allah yang mengambil pinjamannya. Begitu juga dengan sedekah. Yang mengambil sedekah kita adalah Allah SWT. Begitu juga dengan wakaf. Yang ambil wakaf kita adalah Allah SWT. Jangan main-main dengan wakaf. Jangan main-main dengan zakat. Jadi itu adalah amanah. Oleh kerana yang menerima itu adalah Allah SWT berdasarkan ayat-ayat. Jadi sebab itulah diceritakan kisahnya Sayyidatina Aisyah apabila dia nak memberi satu pemberian, dia akan misalnya dia nak bagi kain, dia wangikan dulu kain itu. Sebab apa? Sebab dia nak bagi pada Allah SWT. Itu orang beriman. Jadi metodologi ataupun cara kita bertindak sebagai orang beriman ni, dia tak akan lari dengan unsur-unsur yang tak nampak, yang maknawi, yang spiritual, sebab itu lebih kuat daripada yang fizikal. Jadi yang keduanya, jangan takut untuk nak explore. Jangan takut apa-apa. Kerana Allah ada, kerana saudara kita ada, sistem kita memang kuat,
dan kita ada peluang-peluang, termasuk peluang kedua dan ketiga. Dan Yayasan Restu telah bergerak selama 30 tahun. 30 tahun bergerak. Apa jaminannya? Ustaz, tidak ada jaminan apa-apa. Hanya dengan percaya, explore satu benda baru, nak tulis manuskrip Al-Quran, nak buat apanya kan? Jadi sekarang ni dah berjutaan yang juta dah dicetak. Daripada satu keyakinan, kepercayaan, dan kita tidak takut nak explore, membangkitkan satu budaya yang telah pupus setelah sekian lama, dan budaya tulis dengan tangan dan iluminasi itu dah pupus tapi dibangkitkan balik. Itu satu usaha yang memerlukan effort, memerlukan keuangan yang besar. Mana datang semua tu? Kalau nak dikira dengan keuangan, tak tahu dah berapa juta. Mana datang? Staff di sini kita ada 200 staff. Bayangkan staff nak bayar gaji bulanan itu dah berapa? Itu belum lagi keperluan-keperluan macam aircon dan sebagainya. Bayangkan mana datang tu semua. Sebulan berapa? Bukan 1,000, 2,000, bukan. Mana datang tu? Kalau nak kalkulate cara, ialah keberanian, keyakinan, dan kita explore benda-benda yang baru yang agak luar biasa. Jadi nasihat saya, jangan takut. Kalau miskin itu, kalau jatuh, maknanya tandanya kita akan naik. Kita nampak di depan lampu merah. Apa maksud? Jangan takut, sebab sekejap lagi lampu hijau. Jadi mesti ada positif. Always kita positive minded. InsyaAllah segala masalah, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Saya ulang lagi. Jadi terima kasihlah kepada sahabat-sahabat yang saya juga belajar daripada sahabat-sahabat ni kan. Alhamdulillah. Terima kasih dengan Zamir. Zamir. Nama pun sedap. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Taqiyuddin di atas rumusan sebentar tadi. Dan Alhamdulillah kita sudah pun berada di penghujung sesi Sembang Santai Keuangan Islam yang bertajuk Peluang Kedua ini. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang bersama-sama kami di Facebook live daripada awal sampailah ke penghujung ni, dan majlis turut merakamkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada panel-panel jemputan kita pada hari ini yang bersama-sama berkongsi untuk makluman dan juga informasi penonton-penonton di rumah. Terima kasih juga kepada rakan strategik iaitu Yayasan Restu yang turut menaja lokasi pada hari ini, Sembang Santai Keuangan Islam. Anda boleh datang ke Yayasan Restu untuk melihat pameran-pameran serta lawatan Rehlah Nabawiyah yang cukup menarik ini. Jangan lupa untuk ikuti laman sosial iBeam, MTA dan juga Yayasan Restu. InsyaAllah kita akan teruskan lagi sesi Sembang Santai Keuangan ini di masa yang akan datang. Saya nak ambil peluang ini mewakili pihak penganjur iBeam, MTA serta Yayasan Restu untuk mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Semoga Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mana yang terkurang itu pula dari kelemahan kami sendiri sebagai manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi insya-Allah.